Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera anak-anak murid tahun 2 bijaksana. Okey, hari ini saya tak dapat nak buat Google Meet kerana ada urusan yang lain. Jadi saya rekodkan slide ini untuk kamu tonton, fahamkan dan buat latihan seterusnya. Okey, tajuk hari ini adalah tajuk darab dan bahagi wang. Okey, seperti yang kamu dah sedia maklum, darab dan bahagi wang ini adalah sama seperti darab dan bahagi yang kita dah belajar sebelum ini. Sama sahaja konsep darab, sama sahaja konsep bahaginya. Cuma untuk darab dan bahagi wang, ianya melibatkan penggunaan simbol RM. Itu sahaja bezanya. Yang lain semuanya sama. Okey. Juga untuk ingatkan konsep darab ini, sama juga penggunaan tambah berulang. Kalau kamu ingat, begitu juga dengan bahagi, penggunaan simbol bahagi seperti yang saya buat di dalam skrin sekarang. Dan bezanya hanya ada perkataan RM. Contoh macam ni. Okey, baik, kita teruskan pengajaran kita. Okey, dimulakan dengan darab wang dahulu. Okay, dalam gambar, kalau kamu boleh tengok, buah nangka yang dibahagikan kepada beberapa paket dan setiap paket dilabelkan dengan nilai RM8. Okey, soalan memerlukan kamu mengenal pasti berapakah harga 3 paket nangka. Okay, seperti yang kamu tengok di sini, setiap paket dilabelkan dengan RM8, RM8, RM8. Dan soalan dia minta kamu cari harga 3 paket. Okay, bermaksud kamu boleh buat konsep tambah berulang seperti yang kita dah belajar sebelum ni. Darab sama dengan tambah berulang. Okay, RM8 itu kamu tambah sebanyak 3 kali. Seperti dalam skrin ni. RM8 tambah RM8 tambah RM8, kamu akan dapat RM24. Okay, itu untuk tambah berulang. Tetapi hari ini kita nak buat darab dalam bentuk lazim. Okay, dalam bentuk lazim, kita susunkan nombornya itu menggunakan simbol dahulu. RM8 kita tulis RM8. Kemudian kita gunakan simbol darab. Okay, kemudian kita tulis nilai darabnya berapa? 3. Jadi RM8 darab 3 dan kita tuliskan garisannya. Ini adalah bentuk lazim bagi darab. Dan seperti yang kamu lihat dekat sini, bila ada 8 darab 3, kita akan rujuk kepada sifir 3. Okay, tengok sifir 3. 8 darab 3, yang ni 8 darab 3 sama dengan 24. Jadi kita tulis 24 di bawah dan kita tambahkan simbol RM. Jadi inilah jawapan dia, RM24. Okey. Baik. Masih lagi darab wang. Okey, kereta yang berharga RM5. Okey, soalannya kira harga 4 kereta. Okey, sama macam tadi, RM5 itu kamu tambah berulang sebanyak 4 kali. RM5, RM5, RM5 dan RM5. Bila tambah 5, kamu dapat RM20. Itu tambah berulang. Okay, tapi hari ini kita nak buat dalam bentuk lazim. Okay, darab bentuk lazim sama macam tadi, kita mulakan dengan nilai yang ada simbol RM. Tulis RM5. Diikuti dengan simbol darab dan diikuti dengan nombor yang kita nak darabkan, iaitu 4. 5 darab 4. Okay, buatkan bentuk lazimnya macam ni. Okey, bila tengok darab 4, bermakna kita kena rujuk sifir 4. Okey, sifir 4, 5 darab 4. Ini 5 darab 4. Okey, jawapannya 20. Jadi kita tulis dekat bawah 20 dan kita tambahkan dengan simbol RM. Okey, mudah sahaja darab. Jadi lebih mudah sekiranya kamu hafal semua sifir, tak perlu lagi nak rujuk
buku sifir di belakang buku kuning kamu. Hanya hafal sahaja. Jadi dengan syarat kena. Okey, sekarang kita tak perlu tengok lagi contoh yang diberi, kita tengok terus bentuk lazim. Diberikan bentuk lazim RM3 darab 4. Okey, kalau RM3 darab 4, kita kena rujuk sifir 4. Okey, 3 darab 4 12. Jadi di bawahnya kita tulis 12 dan kita tambahkan simbol RM. Okey, jelas? Okey, contoh seterusnya B. RM4 darab 6. RM4 darab 6, kita rujuk sifir 6. Ingat RM4 darab berapa? Darab berapa itulah sifirnya, sifir 6. Okey, 4 darab 6, yang ni 4 darab 6 sama dengan 24. Jadi kita tulis 24 dan kita tambahkan simbol RM. Mudah sahaja. Okey, seterusnya C. 5 darab 8. Darab 8. Jadi kita rujuk sifir 8. Ni sifir 8. Okey, kita cari 5 darab 8. Okey, mana 5? Okey, ni 5 darab 8 sama dengan 40. Jadi kita tuliskan 40 dan kita tuliskan simbol RM. Okey, mudah Jadi harap semua murid faham konsep darab dan rujuk sifir. Memandangkan semua murid, saya percaya tak semua yang hafal semua sifir. Ada yang dah hafal beberapa sifir. Kalau belum hafal, boleh rujuk sifir masing-masing. Okey, dekat mana nak rujuk sifir? Dekat belakang buku tulis masing-masing ada sifir. Okey, rujuk dekat situ. Okey. Baik, sekarang kita rujuk bahagi. Ni bahagi bentuk lazim. Okey, hari ni kita masuk dua tajuk utama, darab dan bahagi, sebab kedua-duanya saling berkaitan. Ada kaitan antara satu sama lain. Okey, tengok bahagi pula. Okay, cerita dia, RM15 diberi sama banyak kepada 3 orang. Okay, dalam gambar tu mak dan ayah dia nak bagi ampau kepada 3 orang anaknya. Nilainya RM15 dan nak dibahagikan sama banyak kepada 3 orang. Okay, konsep sifir dalam bahagi, kita tengok nilai yang nak dibahagi. Dia macam darab tadi. Ni 15, RM15. Bahagi 3. Bila bahagi 3, kita tengok sifir 3. Ni sifir 3. Okay, tengok sifir 3. 15. Okay, 15 ni kita cari jawapan 15. Bukannya cari nombor di depan, cari nombor di belakang. Manakah nombor di belakang yang nilainya 15? Okay, yang ni. Okay, kita baca terbalik. 15 bahagi 3 sama dengan berapa? Sama dengan 5. Itu cara baca terbalik. Baca menyongsang, baca ke belakang. Jadi itulah jawapan, itulah cara dia. 15 bahagi 3 sama dengan 5. Jadi 5 inilah jawapan dia. Okay. Tetapi kita nak buat dalam bentuk lazim. Kalau kamu ingat bentuk lazim bahagi, kita dah belajar sebelum ni. Bentuk lazim dia macam ni. Dia ada bumbung, dia ada pintu. Ni bumbung, ni pintu. Dan di dalamnya kita tulis nilai yang kita nak bahagi. 15 bahagi 3. 3 ni kita tulis dekat pintu, dekat luar. Ni cara dia. Masih ingat lagi? Okay, harap semua ingat. Dan kita nak buat bentuk lazim dia. Okey, dimulakan dengan bumbung rumah dan pintu rumah. Okey, dalam rumah kita tulis RM15. Okey, dekat luar pintu kita tulis 3. Jadi kita rujuk sifir 3 tadi, 15 bahagi 3 sama dengan 5. Jadi 5 tulis dekat atas, 5 darab 3. 15 tulis dekat bawah 15. Okey.
Bila dah ada atas 15 dan bawah 15, ingat lagi kita buat apa? Kita buat tolak 15 tolak 15 sama dengan sifar. Jadi kita dapatlah jawapan RM5. Jawapan ada atas bumbung. Okey, tulis RM tu. Itulah jawapan. Okey. Seterusnya, RM30 bahagi 6. Macam mana nak buat bentuk lazim RM30 bahagi 6? Terlebih dahulu kita kenal pasti sifir berapa. Ni sifir berapa ni? Ni sifir 6. Okey, tak apa. Kita buat rumah dulu. Ini rumah. Kita lukis pintu. Kita tulis nilai RM3 sifar dalam rumah. Okey, bahagi 6. 6 dekat depan pintu luar rumah. Dan kita rujuk sifir 6. Okey, 30. Dalam sifir 6 kita cari jawapan 30. Okey, mana jawapan 30? Ni jawapan 30. Bulatkan semua sekali. Dan kita baca dari belakang. 30 bahagi 6 sama dengan berapa? 5. Jadi 5 itulah kita tulis atas bumbung. 5. Okey. Kita baca sifir 6. 5 darab 6. 30. Tulis 30 dekat bawah. Okey, bila ada atas, ada bawah, kita tolak. Okey, 30 tolak 30 sama dengan sifar. Okey. Dan bila dah tulis jawapan 5 di atas dan kita tambahkan simbol RM. Jadi itulah jawapannya. RM5. Tulis kat sini RM5. Okey, jelas? Okey, seterusnya RM72 bahagi 9. Ini contoh kedua. RM72 bahagi 9. Macam biasa, lukis rumah, lukis bumbung dan pintu rumah. Okey, RM72 kita tulis dalam rumah bahagi 9. Okey, 9 kita tulis depan pintu. Dan bila bahagi 9 bermakna kita rujuk sifir 9. Okey, ni sifir 9. Okey. Tengok jawapan 72. Cari 72 dalam sifir 9. Saya dah jumpa yang ni, 72, dan bulatkan ayat dia. 72, baca terbalik. 72 bahagi 9 sama dengan 8. Maknanya 8 lah jawapan dia. Jadi tulis 8. 8 darab 9, 72. Okay, bila ada atas, ada bawah, tolakkan. 72 tolak 72 sama dengan sifar. Jadi itulah jawapan dia, RM8. RM8. Okey. Kerja rumah. Sila buat kerja rumah muka surat 109 dan 110. Tajuk darab wang dan bahagi wang. Okey, buat dalam bentuk lazim. Contoh macam 109 ni dia dah bagi dah bentuk ni, bentuk lazim. Cuma kerja kamu hanya perlu rujuk sifir berapa yang kamu perlu baca dan terus tulis jawapan. Okey. Nombor 2, dia bagi ruang kosong dekat sini. Kamu buat bentuk lazim darab dalam ruang kosong tu. Okey. Baik, untuk muka surat 110, bahagi yang ini. Nombor 1 ini, kamu hanya perlu padankan jawapan. Okey, macam mana nak cari jawapan? Ini semua hanya rujuk kepada sifir. Tak perlu buat bentuk lazim nombor 1 ni. Yang nombor 2 baru buat bentuk lazim dalam ruang kosong ni. Okey, buat, selesaikan, tangkap gambar dan hantar dalam Google Form yang saya bagi. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Diharapkan kamu semua faham penerangan yang diberi, dan saya mohon maaf kerana tak dapat nak buat Google Meet kerana ada kekangan urusan lain yang saya perlu hadiri. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat menjawab.